Terbang di awan burung jentayu, kerana penat gugur ke bumi. Tampillah Tuan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Bagi meneruskan acara, dengan segala hormat dan sukacitanya, majlis dengan ini menjemput Yang Berusaha Dr. Wan Fazli bin Wan Harun selaku Ketua Juri Pemilihan Tokoh Nilam Peringkat Negeri Kedah tahun 2021 untuk memberikan ulasan berkenaan pemilihan Tokoh Nilam Peringkat Negeri Kedah tahun 2021. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Tuan Haji Ruzaini bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah. Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Syahir bin Haji Abdullah, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang Berusaha Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang Berusaha Tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Tuan-tuan Pegawai Pendidikan Daerah, minta maaf naik pangkat sikit, dan wakil. Yang Berusaha Pegawai Unit Sumber Teknologi Pendidikan. Yang Berusaha Pengetua-pengetua, Guru Besar dan Wakil. Rakan-rakan juri daripada IPG Kampus Darul Aman, guru-guru pengiring, dan saya tak lupa juga kepada, asalnya sekarang dah boleh panggil anak-anak dah. Dulu muda boleh panggil adik-adik, sekarang ni dah kena panggil anak-anak dah, yang telah berjaya mewakili daerah masing-masing untuk pemilihan tokoh nilam negeri Kedah. Baik, saya akan membaca sedikit sahaja apa yang disenaraikan oleh pihak juri. Kalau nak kira satu apa untuk menengah rendah, untuk menengah dan rendah, setiap satu kajang dia bagi, memang banyak komen. Tapi saya baca sikit-sikit lah sebagai panduan guru pengiring ataupun guru-guru GPM yang ada di sini sebagai panduan bagaimana kita nak melatih pelajar-pelajar yang dah berjaya di peringkat daerah nanti ataupun perintis-perintis yang akan mewakili daerah nanti. Baik, yang pertama sekali yang paling penting yang kami lihat, pelajar-pelajar kita gagal mengenal sastrawan negara. Itu adalah intipati kepada pembacaan sebenarnya. Okay. Yang terkini pun pelajar kita gagal mengesan. Datuk Profesor Dr. Zainon Ismail, iaitu yang terkini pun pelajar gagal mengesan. So di sekolah kita ada sudut karya besar, karya agung. So bawalah pelajar kita mengenali ruang tersebut. Okay? Jangan biarkan ruang tersebut tidak dilawati khasah khusus pada guru-guru sahaja. Bukanlah kepada pelajar untuk mengenali 14 sastrawan negara yang di negara kita yang ada sekarang. Baik, yang kedua, kita menerima 5 buah buku yang dibawa oleh pelajar, dan ada pelajar yang membawa buku yang tidak sesuai dengan tahap mereka sendiri. Saya beri contoh, pelajar tahun 6 membawa buku yang mempunyai tulisan sedikit tapi gambar banyak, di mana buku-buku tersebut kita kategorikan sebagai buku-buku bacaan permulaan. Nah, okey. Dijadikan juga buku itu adalah sebagai buku pertama. Jadi nampak tak sesuai sangat untuk kita letakkan buku-buku tersebut. Dan semasa kami mesyuarat pada hari Ahad lepas juga, kami dapat kesan untuk sekolah menengah, buku juga tak sesuai. Saya nak sebut, kalau saya sebut judul sekali lagi terasa kot. Tapi tak apalah, untuk sekolah tu saja sebagai contoh. Hadi Mengejar Pencuri untuk sekolah menengah. Nampak macam tak sesuai, tapi bukan diletak sebagai nombor 1 lah. Okey, jadi kita lihat kesesuaian dengan pelajar. Untuk pelajar sekolah menengah, cubalah kita beri kepada pelajar kita, biasakan dengan pelajar kita kepada buku-buku yang daripada karya besar ataupun karya agung yang ditulis oleh sastrawan negara kita sendiri. Okey, jangan kita harap pelajar banyak membaca, dia pilih yang mana dia suka. Yang paling banyak sekali suka Ain Maisarah. Baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, pelajar suka Ain Maisarah. Tetapi bila kita tanya siapa Ain Maisarah, dia sendiri tak boleh nak tahu siapa Ain Maisarah. Okey, itu yang boleh kita cadangkan, boleh kita latih kepada pelajar kita lah. Okey, yang kedua, saya tak berapa gemar pelajar menggunakan buku-buku rujukan khas sebagai buku-buku untuk diresensikan. Baik, rujukan khas ni adalah ensiklopedia, gazetteer, buku tahunan,
Dan buku-buku itu agak tak sesuai untuk kita nak dapatkan apa yang ada di sebalik buku tersebut. Dia nak cerita mesej, macam mana mesej daripada buku tersebut untuk para pelajar. Bagaimana dia nak nak kaitkan buku tersebut sebagai pengajaran dia sebagai seorang pelajar. Okey, itu beberapa perkara yang dicatatkan oleh hakim. Okey, yang ketiga. Pelajar banyak menerangkan sinopsis buku sahaja. Okey, sinopsis buku boleh dapati di internet. Banyak sinopsis buku. Tetapi apabila tanya apa mesej yang nak disampaikan oleh buku tersebut, pelajar dah blur. Dia tak dapat nak terangkan apa kaitan dengan diri dia buku tersebut. Kita lebih pada nak tengok apa yang dia boleh jadikan buku sebagai panduan dalam hidup dia. Sebab tu kita yang dikatakan nadi ilmu membaca tu. Ilmu membaca tu untuk dijadikan nadi dalam hidup dia. Okey. Okey, yang dicatatkan juga, okey, apabila buku tadi digagal menyebut, pelajar tak mahir apabila kita basuhkan unsur sastra. Kita tanya dia antagonis pun dia tak tahu. Watak antagonis di dalam buku. Apatah lagi apabila kita tanya apakah pelambangan di dalam buku tersebut. Jadi maksudnya mesej-mesej sastra, konsep-konsep sastra, tema-tema sastra dalam buku tersebut pelajar kita tak mahir. Okey. Okey, yang kebiasaan yang satu lagi adalah pidato. Saya tahu semua pelajar-pelajar, tuan-tuan dan puan adalah lahir daripada pidato, bercerita. So untuk nilam, kita tak mau dengar pidato. Kita nak dia bercerita dengan secara santai. Apabila dia membaca buku, dia nak cerita buku tersebut secara santai. Cerita saja. Kita tak nak pidato. Tuan-tuan dan puan-puan, para hakim yang bijaksana tak ada lagi di dalam nilam. Right? Tu baliklah, berlatihlah pada anak murid cikgu selepas ni. Okey. Apabila kita membentuk kumpulan, pelajar-pelajar dah diberi tajuk daripada semalam. So pelajar ada lebih kurang 12 jam untuk nak mencari bahan. Di mana pelajar nak cari? Dalam library pembuka siasat, dalam internet pun banyak. Apa yang pelajar persembahkan adalah fakta tanpa sokongan. Cikgu boleh faham, tuan-tuan dan puan-puan? Fakta tanpa sokongan. Alangkah baiknya apabila pelajar memberi fakta merujuk kepada surat khabar berita harian bertarikh sekian-sekian, ataupun merujuk kepada Marvel Dwi 1979. Itu adalah fakta yang tepat. Okay, tapi kena betul lah, jangan menipu. Sebab hakim akan ada komputer di sebelah dia. So nama keluar sahaja apa tema disebut, automatik hakim akan type. Sama juga dengan buku. Apabila kita tengok senarai buku, kami akan type terus buku tersebut. So ada juga pelajar-pelajar yang gagal menepati apa ciri-ciri buku apabila kita tengok balik dalam internet. Okay, so keadaan jangan menipu saja dalam keadaan sekarang. Okay, untuk pengkumpulan juga, saya melihat pelajar kita nak kata tak ada adab tu tak lah, tapi dia tak tahu nak mencelah. Bila kawan dia bercakap, dia tak tahu, maafkan saya, boleh saya mencelah. Tak ada perkataan-perkataan itu wujud dalam pelajar kita. So apabila pelajar diam, pelajar kita tak pandai nak mencelah. Apabila pelajar kita bercakap, dia tak tahu, pelajar kita pause 1 second, sebenarnya kita dah boleh mencelah. Tunggu saja pelajar tu diam, kita boleh mencelah. Jangan dia tengah bercakap, kita mencelah. Okay? Itu yang dikatakan kurang sopan. So kita melihat pelajar-pelajar kita tak ada ciri-ciri untuk nak mencelah apabila memberi pendapat, apabila kita beri peluang untuk bercakap. Sampaikan kami pihak juri terpaksa membuat soalan, menyediakan soalan untuk bertanya kepada pelajar. Tuan-tuan bayangkan kita sediakan 30 minit tetapi 12 minit dah habis. Dan ada yang sekolah menengah saya tengok sampai 1 jam lebih. Itu memang betul-betul bercakap. Itu saya ucapkan tahniah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah. Cuma kita nak latih sekolah rendah pula lepas ni, supaya sekolah rendah boleh bercakap. Okay? Okey. Terutamanya satu lagi pelajar perempuan. Suara lembut, saya duduk dalam jarak 1 kaki dan 1 meter pun tak dengar suara. Sampai kadang-kadang saya asal macam nak minta pihak SSTP sediakan mikrofon. Tak dengar, perlahan sangat. So apabila cikgu dapat calon, nanti latih dia bercakap kuat. Itu yang tak akhir lah untuk kelemahan. Tetapi di dalam kelemahan tu, pihak juri juga mencatat beberapa kebaikan yang kita dapat daripada pelajar kita. Okey. Terdapat juga pelajar yang bijak berbincang, pandai berbincang, menggunakan hujah yang bagus dan dapat menceritakan dengan baik, meresensikan novel yang dibaca dengan baik beserta dengan mesej. Okey, pelajar kita tengok ada personality, pakaian cantik, kemas dan menarik. Right? Dan rata-rata semuanya minat dalam membaca.
of course lah Onilam, dia mesti mempunyai 500 buah buku ke atas. Alright. Dan pelajar kita mampu membaca pelbagai genre buku. Saya tengok dalam kamus kata genre, betul lah saya sebut genre. Pelbagai genre buku. Okey, pelajar juga mempunyai pengetahuan am yang luas dan mampu berbincang dengan baik serta mengaitkan dengan isu-isu semasa. So, kita letakkan satu tajuk dan pelajar berupaya mengaitkan dengan isu-isu semasa sekarang. Itu sajalah yang dapat saya catatkan sebentar, saya tak boleh panjang-panjang untuk petani. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar. You are the best among the best. Paling kurang dah mewakili daerah, menang di peringkat sekolah, dan kita akan memilih peringkat negeri pada hari ini sebagai wakil ke peringkat kebangsaan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, terutamanya pihak sektor sumber teknologi pendidikan, kerana masih lagi memanggil kami. Saya ingat macam Tuan Haji Faru sebut, hampir 20 tahun kami bersama dengan SSTP, dulu bahagian teknologi pendidikan, dan kita dah bawa sebenarnya sampai pelajar kita sampai pernah menjadi Johan Kebangsaan. Alhamdulillah, insya-Allah kita jumpa lagi pada camp motivasi selepas ni. Dan perkara kami pernah menyebut BTP adalah pejabat kami yang kedua. Itulah kita lihat betapa eratnya hubungan kami dengan BTP. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, dan semua juga pada guru-guru, tahniah guru pengiring, pegawai-pegawai daripada PPD, alhamdulillah tahniah sekali lagi. Jadi saya sudahi komen teguran saya sini. Saya minta maaf sekiranya terdapat salah teguran saya. Yang baik itu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah daripada saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan majlis kita dengan acara penyampaian sijil penghargaan kepada para juri pertandingan serta penyampaian hadiah dan sijil kepada semua pemenang. Majlis berbesar hati menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Ahmad Syahir bin Haji Abdullah bagi mengiringi Yang Berusaha Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada para hakim pertandingan serta penyampaian hadiah dan sijil kepada semua pemenang. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Mendahului senarai dipersilakan Dr. Wan Fazli bin Wan Harun selaku Ketua Juri. Dipersilakan Dr. Sirisina bin Baba Hamid. Dipersilakan Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Hamid. Dipersilakan Puan Umazah binti Omar. Dipersilakan Encik Kamarul Nizam bin Yusuf. Dipersilakan Puan Mimi Rita alias Aisyah binti Tajuddin. Dan Puan Suhartina binti Mat Yusof. Kita teruskan majlis dengan penyampaian sijil penyertaan tokoh Nilam Negeri Kedah. Mendahului senarai dipersilakan Alisha Amalia binti Asrul Nizam dari SK Bandar Laguna Merbok.
kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Divya Shri Morganades dari SK Convent Fatherbury, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Intan Alisha Safiah binti Fazil dari SMK Ibrahim, kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Nurin Batrisha binti Ahmad Gunawan dari SMK Pengkalan Lebaiman, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari Kubang Pasu, dipersilakan Sharifah Duha Armia binti Said Dahuri Azmira dari SK Sultan Ahmad Tajuddin, kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kisha Amanda binti Hasnan dari SK Sultan Ahmad Tajuddin, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Muhammad Nabil Iman bin Abdul Rahman dari SMS Kubang Pasu, kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Ainul Rashidah binti Rohani dari SMS Kubang Pasu, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari Langkawi, dipersilakan Ahmad Syafiq bin Fauzi dari SK Seri Negeri, kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Nishwatun Bahiyah binti Muhammad Reza dari SK Seri Negeri, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Muhammad Fauzan Haris bin Abdul Halim dari SMK Mahsuri, kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Nur Nabila Huda binti Muhammad Khairul dari SMK Mahsuri, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari daerah Pendang, Nur Syatriani binti Syaharin dari SK Tanah Merah, kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Arisha binti Muhammad Fazli dari SK Tunku Intan Syafinas, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Nur Sharlini Atirah binti Muhammad Sokri dari SMK Kubur Panjang, kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Nur Syafina binti Sukri dari SMK Pendang, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari daerah Kulim, Putri Nur Alisha binti Zainal Nazri dari SK Taman High Tech, kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Seterusnya dipersilakan Kanisha anak perempuan Tirumaren dari SJKT Kulim, Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Seterusnya dari Padang Terap, dipersilakan Nuha Ulia binti Nurul Amin dari SK Kuala Nerang, kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Seterusnya Nur Ainul Mardiah binti Muhammad Yukhrul dari SK Tunku Abdul Rahman Putra, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Seterusnya Muhammad Faizal Fakhruddin bin Azizan dari SMK Kuala Nerang, kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Seterusnya Nuril Irdina binti Zairan Azwa dari SMK Datuk Said Ahmad, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari Kota Star, dipersilakan Nur Kisha Alani binti Rahim dari SK Jalan Pegawai, kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Nur Nuha Naili binti Hashim dari SK Teluk Kecai, kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Fariha Alia binti Abu Bakar
dari SMK Sultanah Bahiyah kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Nur Humaira Syazwani binti Azman Zamri dari SMK Sultanah Bahiyah kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari Baling, dipersilakan Nur Adriana Munirah binti Marzuki dari SK Ulu Tawar kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Syaza Syahirah binti Syahanuddin dari SK Ulu Tawar kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Muhammad Amar bin Syuhaimi dari Maktab Mahmud Baling kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Jauza Kamilia binti Muhammad Zaki dari SMK Tanjung Putri kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Seterusnya dari daerah Sik, Nur Alisha Hani Zailani binti Abdul Hafiz dari SK Paya Terendam kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Nur Aliyah binti Mat Zawi dari SK Haji Husin kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Aida Alia binti Azizi dari SMKC kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Dan Nur Dania Khairani binti Muhammad Sobri dari SMKC kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Okey, dipersilakan Putri Nur Alisha binti Zainal Abidin dari SK Taman High Tech kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baik, kita telah sampai ke acara kemuncak kita pada hari ini, iaitu pengumuman tempat ketiga Naib Johan dan Johan atau Tokoh Nilam tahun 2021 peringkat negeri Kedah. Untuk makluman semua, mereka akan membawa pulang plat pemenang dan juga sijil pemenang. Kita mulakan dengan kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput tempat ketiga adik Alisha Amalia binti Asrul Nizam mewakili PPD Kuala Mudayan. Naib Johan, adik Nur Kisha Alani binti Rahim mewakili PPD Kota Star. Dan Johan kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah dijemput adik Syarifah Duha Armia binti Said Dahuri Azmira mewakili PPD Kubang Pasu. Dijemput guru pengiring, Tuan Guru Besar dan juga Tuan PPD Kubang Pasu untuk bersama-sama berada di atas pentas. Guru pengiring, baik, kita teruskan dengan kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Tempat ketiga dijemput adik Muhammad Fauzan Haris bin Abdul Halim
mewakili PPD Langkawi. Naib Johan dijemput adik Muhammad Nabil Iman bin Abdul Rahman mewakili PPD Kubang Pasu. Dan Johan dijemput adik Intan Alisha Safiah binti Fazil mewakili PPD Kuala Mudayan. Dijemput guru pengiring, Tuan Pengetua dan Tuan PPD Kuala Mudayan untuk mengiringi Kita teruskan bagi kategori Bahasa Inggeris Sekolah Rendah. Tempat ketiga, Kahisha anak perempuan Tirumaren mewakili PPD Kulim Bandar Baru. Naib Johan Divya Shri Moganadas mewakili PPD Kuala Mudayan. Dan Johan dijemput adik Kisha Amanda binti Hasnan mewakili PPD Kubang Pasu. Sekali lagi dijemput guru pengiring, guru besar dan juga Tuan PPD Kubang Pasu. Kita teruskan dengan kategori Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Tempat ketiga, dipersilakan adik Nurin Batrisha binti Ahmad Gunawan mewakili PPD Kuala Mudayan. Naib Johan dijemput adik Tushalini anak perempuan San Mugam mewakili PPD Kulim Bandar Baru. Wakil.
dan Johan dijemput adik Jauza Kamelia binti Muhammad Zaki mewakili PPD Baling. Dijemput Tuan Guru Pengiring, Tuan Pengetua dan Tuan PPD Baling untuk mengiringi adik Jauza Kamelia binti Muhammad Zaki. Majlis mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua tokoh nilam peringkat negeri Kedah. Moga anda semua akan mengharumkan nama Jabatan Pendidikan Negeri Kedah di pertandingan pemilihan tokoh nilam peringkat kebangsaan pada 21 hingga 25 Jun ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Rozaini bin Haji Ahmad atas kesudian Tuan menyampaikan sijil dan hadiah kepada para hakim, peserta dan pemenang pemilihan tokoh nilam peringkat negeri Kedah tahun 2021. Terima kasih Tuan.